Sesungguhnya majlis pada hari ini dijalankan untuk menambahkan pengetahuan dan memberikan pendedahan tentang penetapan target kecemerlangan sekolah dan target kecemerlangan murid kepada semua barisan pendidik, ibu bapa, penjaga dan murid-murid khasna yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di dalam Melayu. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Puan Jenny Bagiap Chin yang di-Ketua PIBG SMK Permas Jaya 2 untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Nora. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat kepada semualah, yang terutamanya iaitu yang berusaha, iaitu Tuan Haji Musa, Pengetua SMK Permas Jaya 2. Ada dengar tak? Tengok saya sini tak dengar suara. Ada? Okey, ada. Ada dengar. Oh, saya sini pasal tak ada respon Okey. Lagi selamat pagi kepada penorong-penorong kanan, guru-guru ketua mata pelajaran, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang disayangi. Okey. Dan hari ini kita bersama-samalah di sini secara dengan lain, dengan beza dengan sebelum tahun-tahun lepas punya majlis penempatan target atau anugerah kecemerlangan, iaitu kita secara atas tarian, iaitu ini pun first time SMK Permas Jaya 2 buat online secara pendapat target dengan anugerah kecemerlangan. Tahniah kepada Ketua Jabatan Tuan Haji Musa secara kita semua sama-samalah belajar dalam talian ni. Okay. So dengan di sini saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadiri hari ini, dan saya amat besar hatilah dan berterima kasih dapat bersama-sama berkumpul dan berbincang untuk kejayaan anak-anak dalam majlis penempatan target SPM 2021 dan majlis anugerah kecemerlangan SPM 2020. Okey, kehadiran para semua pihaknya amat dihargailah. Pasal hari ini saya tengok kita dalam tarian, sebab tu saya kata tak payahlah kita tulis secara teks, baca-baca lama-lama. So kita pun tak nak buang masa. So jadi secara kita perbincangan punya ucapan saya memang di sini I think kalau kehadiran cikgu-cikgu semua ada di sini kan? Semua ada penuh. Ada yang terlibat dengan kursus luar hari ini. Okey. Yang free join lah. Okey. Terima kasih. So yang penting saya selakulah YDP PIBG, saya wakil semua ibu bapa SMK Permas Jaya 2 mengucapkan terima kasih terutama dia kepada pihak para pendidik, iaitu cikgu-cikgu lah kalangan sekolah mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu terhadap anak-anak murid kami semualah. Bermakna dia orang susah-susah berpeluh-peluh semua untuk menaiki kejayaan anak-anak murid kami semua. Okey. Dan apakah kami ke kita jadi tak faham itu BM sorry tak apa-apa pandai pun tapi di sini saya memang pun juga di sini saya macam
nak bersuara sikit tentang anak-anak murid, especially untuk SPM 2021, okay, iaitu diorang terhadapi lah, iaitu tahun ni ialah first year SPM dengan format baru. Pertama, kedua diakibat oleh COVID-19 So last year kita mula daripada 18 bulan 3 18 Mac 2020 mulai kita sudah ada SOP. Lepas tu anak-anak murid sudah secara tarian. Dan di sini memang saya tahu murid-murid adalah permulaan dengan tak biasa dengan pakai online. Biasa dia orang offline depan macam terhadaplah tahun ni anak saya pun termasuklah SPM-nya. Saya pun ada angkat dengan tanyalah macam mana anak saya sendiri, anak-anak murid lain kawan-kawannya. Tanyalah mula dia orang memanglah mula-mula dia orang memang berfikir suka untuk macam online. Tak biasa mula. So, tapi dengan adanya pihak sekolah dan cikgu-cikgu berusaha, cuba kita sama-sama kita updatekan kita punya PDPR, kita punya cara-cara. So, sekarang saya dengar anak-anak semua, dia orang sudah dah biasa dengan secara tarian lah. So, tahniah juga kepada anak-anak yang hadir hari ini. Oh, ada tuan yang cakap tak ada. Okey, yang anak-anak di sini so Puan Jenny, Aunty Jenny pun sewakil lah macam wakil ibu bapa kamu semua berucapkan tahniah dan kepada anak-anak semualah. Semua bersama-sama belajar dengan bersungguh-sungguh. Memang saya pun tahu tahun ni punya budak ada kekurangan sikit ialah atas dia orang dalam 2 tahun ni iaitu masuk sekolah menengah atas. Dia orang tak ada hadapi macam seperti dululah, apa-apa on the spot, tak faham je, cikgu ada dekat tepi, cikgu ada dekat depan, boleh tanya dengan seterus. Dan di sini saya juga nak cakap, nak mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang mengajar di SPM. Yang setahu saya masing-masing kelas, tak kira lah kelas ikon, idola sampai apa-apa kelas lah, dalam 6 kelas ni punya cikgu, dia orang pun susah-susah, bermakna dia orang berusaha pun, kalau anak, saya tahu anak-anak murid ada selepas PDPR, asyik call saja atau dalam WhatsApp, tanya cikgu, masalah dia orang tak faham ke, ada kekurangan sikit tak faham, tanya. So saya di sini pun terima kasih kepada cikgu-cikgu, especially ada cikgu-cikgu ada buat banyak tambahan kelas untuk dia punya anak murid masing-masing. Okay, so saya pun haraplah anak-anak murid kena hargai ke apa tu, how to say hargai cikgu punya itu usaha cikgu tu. So you orang kena berusaha baik, ambil result yang sebolehnya, balas kepada cikgu dan balas kepada diri sendiri. Okay, dan di sini juga untuk budak SPM hari ini yang yang dapat anugerah kecemerlangan SPM tahun lepas 2020 iaitu seramai 21 orang tak silap saya, especially ada 5 orang yang top, ada A dengan B saja. Yang 16 tu adalah C lah, termasuk C, tapi walaupun macam mana dia orang pun tetap dapat A banyak so saya di sini pun mengucapkan tahniah kepada anak-anak SPM 2020. Okay, so harap anak-anak continue. Bukan kata anak-anak semua tamat je sekolah SPM, sekolah menengah, sudah tamatnya ilmu pengetahuan semua yang sudah masuk ke keluar daripada sekolah, bermakna you akan hadapi yang lain lagi satu.
So harap anak-anak murid seterusnya dengan berusaha. Okey, dengan tidak panjanglah cakap. So saya bertamatlah hari ini saya punya cakapan. Okey, terima kasih dan terima kasih kepada pihak sekolah untuk saya cakapkan sikit. Dan di sini saya kita dalam Google Meet tak payah rasmi ke apa dengan kita mula je lah hari ni punya iaitu majlis kita penempatan target SPM 2021 dan majlis anugerah kecemerlangan 2020 SMK Pemadjaya 2. Terima kasih. Di sini lagi ada sikit lah saya nak cakap untuk anak-anak murid tahun ni dan untuk bagi tahu pihak PIBG lah, kita ada bagi kalau anak-anak tahun ni cuba seusaha dapatkan markah yang baik. Kalau dapat ada A, memang kita ada bagilah sikit token lah untuk itu budak-budak yang cemerlang. So di sini juga saya ucapkan tahniah kepada sekali lagi yang dapat daripada PIBG lah, iaitu seramai 21 orang anak murid. Terima kasih. Thank you. Cikgu Nora, suara tak dengar. Cikgu Nora teruskan. Cikgu Nora on mic. Mohon maaf, masalah teknikal. Mikrofon tak buka tu. Mic tak buka tu, Nora. Mic. Mohon maaf atas masalah teknikal, tiba-tiba saya punya laptop tak boleh nak onkan speaker. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang di-Pertua PIBG atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Aziz bin Musa, Pengetua SMK Pemadjaya 2 untuk mengungkap bicara dan seterusnya mengumumkan senarai nama bagi Anugerah Cemerlang SPM tahun 2020. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mula terima kasih kepada pengurusi majlis, puan orang yang dihormati, Puan Janiba, yang di-Pertua PIBG SMK Pemadjaya 2, yang berusaha Encik Mat Fazi, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Azlisha, Penolong Kanan HEM, Puan Tan, Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Siti Nurhaini, Penolong Kanan Pendidikan Khas,
semua barisan guru kanan mata pelajaran, semua barisan guru-guru SMK Permas Jaya 2 yang sangat berdedikasi, barisan ahli jawatankuasa PABG, ibu bapa serta anak-anak pelajar SPM 2021 dan 2020 ya, yang turut hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah SWT kerana dengan rahmatnya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam satu majlis norma baru, iaitu secara alam maya, untuk dua program yang kita laksanakan serentak, iaitu program penetapan target SPM 2021 dan juga program Majlis Anugerah Kecemerlangan 2020 SPM ya. Okay, bagi melaksanakan dua program dalam takwim, maka pada hari ini kita lancarkan secara serentak. Alhamdulillah ya, terima kasih pada jawatankuasa kepada dua guru yang terlibat secara langsung, iaitu dua kaunselor kita, Puan Nora dan Cikgu Alfian untuk menyediakan PowerPoint. Okay, buat pertama kali kita menjayakan program secara serentak untuk dua program dalam talian ya. Diharapkan majlis ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sukacita saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih dan tahniah kepada semua guru yang sangat berdedikasi SMK Permas Jaya 2 yang telah mencurah bakti, idea, semangat dan kerjasama yang mantap ya dalam menjayakan semua program yang telah dirancang sepanjang tahun 2020 dan bakal pada tahun 2021 ya. Coming soon kita akan hadapi peperiksaan SPM 2021 ya. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Di-Ketua PIBG, Puan Jennifer serta ahli jawatankuasa di atas komitmen yang tinggi sepanjang tahun 2020 dan diharapkan diteruskan pada tahun ini dalam apa jua program yang dirancang oleh pihak sekolah ya. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan, puan-puan ya, anak-anak pelajar pada hari ini dapat menyuntik semangat ya dan iltizam para guru dan pelajar-pelajar SMK Permas Jaya 2 untuk berusaha dan meningkatkan pencapaian SPM pada tahun ini ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program penetapan target merupakan salah satu aktiviti yang perlu untuk memenuhi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa serta berjaga dalam pembelajaran dan kecemerlangan akademik anak-anak ya. Majlis ini juga menjadi ruang dan peluang kepada para ibu bapa dan guru untuk saling mengenali lebih dekat lagi. Saya berharap ini akan menjadi tonggak kepada memulakan anjakan paradigma dan pencetus revolusi 4.0 dalam meningkatkan lagi mutu pencapaian anak-anak pelajar dalam bidang akademik. Dalam kesempatan ini saya berharap pihak sekolah dan juga ibu bapa dapat berkongsi idea dan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik untuk pelajar-pelajar SMK Permas Jaya 2 dan dalam usaha melahirkan dan memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan kita. Semoga SMK Permas Jaya 2 dapat melakarkan sejarah kegemilangan dalam kalangan sekolah-sekolah terbaik di peringkat daerah, peringkat negeri dan seterusnya peringkat kebangsaan. Baik, Majlis Anugerah Kecemerlangan diadakan untuk meraihkan calon-calon yang telah berjaya dalam SPM 2020 dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Semoga dengan adanya Majlis Anugerah Kecemerlangan ini dapat memberikan motivasi kepada calon-calon SPM 2021 untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang untuk tahun ini. Di kesempatan ini juga saya ingin berkongsi keputusan SPM 2020 yang telah diumumkan baru-baru ini.
Boleh lihat pada paparan ya. Pada tahun 2020, calon mendaftar 132 orang, calon hadir 128, LMS layak menerima sijil 101 ya. Jadi purata keseluruhan kita mendapat 78.91 dengan GPS 5.73. Ini ada sedikit penurunan berbanding dengan tahun 2019 ya. Pada tahun tersebut kita telah mendapat 79.05. Jadi ada sedikit penyusutan ya. Baik, begitu juga dengan tahun, kita tengok yang ini yang dipaparkan adalah untuk unjuran 5 tahun ya. Jadi boleh lihat, dan pihak sekolah ya, kami mengharapkan agar ada peningkatan yang baik ni pada tahun ini. Memang agak sukar kita nak mencapai sasaran ETR, target sekolah ialah 84, tapi kita berusaha sedikit sebanyak ada peningkatan daripada tahun sebelumnya. Okey, silakan seterusnya. Cik Alfian. Baik, ini dipaparkan keputusan mata pelajaran ya, setiap subjek bagi tahun lepas berbanding tahun sebelumnya ya. Untuk bahasa Melayu kita mendapat 80.47 ya. Ada penyusutan ya berbanding tahun 2019. Bahasa Inggeris 75.78. Kekal pendidikan Islam 91.84, ada peningkatan. Pendidikan moral ada penyusutan 64.47. Sejarah peningkatan 82.81. Matematik 66.67 ya, penyusutan sedikit. Okay, next. Okay, sains sains ada penyusutan kita baru dapat 76.70. Pendidikan seni visual kekal 100%. Matematik tambahan penyusutan 59.09. Prinsip perakawanan kekal 100%. Perniagaan penyusutan sedikit ya, 91.84. Sains komputer kekal 100%. Okey, ini adalah ini salah eja grafik komunikasi teknikal kekal 100%. Fizik sedikit penurunan 95.65. Kimia 95.65. Biologi kekal 100%. Bahasa Cina sedikit penurunan 96.77. Bahasa Tamil 100%. Pemproses makanan untuk MPV 100% kekal. Tahniah kepada semua barisan guru yang telah membimbing pelajar-pelajar sepanjang tahun 2020, khusus bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 ya. Juga ucap terima kasih kepada semua guru sebenarnya daripada tingkatan 1 ya sehingga tingkatan 5 sebab memberi sumbangan ya. Kita tidak mengatakan yang guru tingkatan 5 sahaja tingkatan 1 hingga 5 semua sekali terlibat Baik, seterusnya dikongsikan ya. Murid-murid cemerlang SPM 2020 ya. Ada seramai lebih kurang 21 ya. Pelajar cemerlang SMK Permasjaya 2020 yang lepas ya. Tahniah ucapkan pada semua pelajar. Saya mengharapkan pelajar-pelajar ni berpeluang ataupun telah diterima untuk menyambung pelajaran ya. Kita tak mahu pembelajaran sepanjang hayat terhenti setakat SPM saja. Jadi kita nak pelajar meneruskan pendidikan sepanjang hayat ni sehinggalah peringkat yang tertinggi. Okey. Baik, yang pertama silakan. Pelajar yang cemerlang. Okey, Ong Kui Yang ini mendapat 8A. 8A. Kemudian Eng Hui Wen 7A. Muhammad Lukman Hazim 6A. Seterusnya Yang Guanji 3A. Ini Marsha Marsha 3A. Pang Suyuan 7A. Next. Dan Jiva 5A. Izwan 5A. Lau Namli 4A. Next. Brian 4A sorry. Nur Miza
4A, Kam Jia Ki 3A, Wee Pishian 3A, Angela 2A, Chang Zi 2A, okay, Wong Ching Kai 2A, Ki Yong Shen 2A, ini Lo Ziyi 2A. Okey, ada 3 orang lagi, Pang Ai Ling 1A, Puan Shu 1A, dan akhir Muhammad Saifullah 1A. Jadi tahniah kepada semua pelajar cemerlang tahun 2020. Jadi kita mengharapkan pelajar tahun 2021 lebih ramai lagi yang cemerlang. Jadi sesungguhnya kejayaan bukan milik seseorang, dia milik bersama. Jadi kita raikan untuk kejayaan sekolah kita peringkat SMK Permas Jaya 2. Jadi saya kira ada pelajar yang telah pun menyambung pelajaran sedang. Jadi tahniah. Bagi yang mungkin belum dapat ataupun tidak lagi tawaran, boleh mencuba sebab tahun depan pun masih ada lagi, boleh mohon lagi, tak ada masalah. Mungkin ada universiti atau kolej-kolej yang sedia menerima walaupun tarikh tutup telah lalu, boleh cuba untuk mohon lah. Jadi tahniah sekali lagi pada semua pelajar dan juga guru-guru SMK Permas Jaya 2 yang telah mengharumkan nama sekolah. Jadi untuk program penetapan target, jadi rakan saya Cik Fauzi akan bantu untuk beri sedikit penerangan untuk tahun 2021. Silakan. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan atas ucapan dan juga perkongsian daripada Tuan Pengetua itu tadi. Ucapan sekalung tahniah dan metaan terima kasih buat murid-murid SPM tahun 2020, ibu bapa, keluarga dan guru-guru yang bertukus lumus memastikan murid-murid tidak ketinggalan, menimba ilmu pengetahuan, mendapatkan maklumat pelajaran, melibatkan aktiviti co-curriculum serta bergerak seimbang dalam mencapai kejayaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2020. Sesungguhnya kejayaan yang dicapai hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pandemik COVID-19 bukanlah penghalang untuk kita mencapai kejayaan demi kejayaan. Syabas diucapkan. Baiklah, bagi tidak membuang masa lagi, pihak majlis menjemput Encik Mak Fauzi bin Mat Hamzah selaku penolong kanan pentadbiran untuk memperkenalkan penetapan SPM 2021 dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Nora, lepas tu kemudian yang berusaha YDP Puan Jenny selaku PIBG yang berusaha juga Tuan Aziz bin Musa selaku pengetua, yang dihormati PK Ham Puan Azlisha, yang dihormati PK Koko Tan Lai Hong, dan yang dihormati PK Pendidikan Khas Puan Siti Nurani, guru kanan semua, guru kanan, guru konselor Cik Afian dan juga Puan Nora, pelajar-pelajar SPM yang menghadapi alah baru 2021 ini dan mencabar agar dapat lebih komitmen dalam peperiksaan SPM akan datang lah. Okey, saya teruskan juga pada saya punya penapan target Cik Afian ada saya punya tu. Tu. Cikgu Alfian, kena keluarkan PowerPoint. PowerPoint tu. Lepas.
Okey, tunggu sebentar ada masalah. Masalah siap. Kalau ini. Siapa Cik Wazi mungkin boleh beri kata-kata semangat sikit. Okey, jadi saya sebelum Cikgu Alfian paparkan penetapan target itu, pertama sekali yang saya isu dia tentang apa PDPR saya harap ada ibu bapa dekat sini dapat maksudnya membimbing anak dia dan juga membuat pemantauan pada anak-anak dia ni saya dah tegang kat sini okey. Okey, Cikgu Fauzi boleh. Boleh okey, teruskan. Okey, jadi objektif okey. Jadi objektif. Okey, itu objektif program ni memberi pemahaman dan info ETR pencapaian sekolah bagi SPM 2021. Yang kedua, mendapat sokongan dari bapa dan murid dalam membantu pihak sekolah mencapai sasaran. Jadi, peranan ibu bapa dan murid dapat membantu sekolah mencapai sasaran. Yang ketiga, dapat membina hubungan baik antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Jadi, yang keempat, menghargai murid yang berpotensi mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Ini kita dapat lihat keputusan cemerlang bagi pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM pada tahun ini lebih cemerlang lagi lah. Boleh lagi dah, lebih dari 5. Bawa lagi. Okey, bawa lagi sikit. Objektif okey. Ya, sikit. Okey. Yang kelima, dapat memberi semangat dan motivasi dalam kalangan pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Okey, teruskan. Okey, kita tadi bagaimana yang Tuan Pengetua dah beritahu lihat pada analisis 3 tahun terkini pun kita yang sebagaimana dipaparkan kita dapat dalam 2018 ni 5.28, tapi pencapaian kita yang terbaik seramai 164 calon kita mendapat 5.08 GPS. Tetapi pada tahun lepas 132 kita dapat 5.73. Kenapa? Mula pandemik maksudnya kita dah pandemik, kita dah buat pengukuran yang masuk yang tak lulus tu 20 lebih lah. Yang tak lulus tu betul, tapi kalau kita dapat bersemuka dengan pelajar-pelajar ini, saya rasa pencapaian kita lebih baik lagi lah. Ikut kata target kita 2021 kita ada 186 untuk tahun ni, 186 calon. Ratus lulus berdasar kepada pengetahuan 30.60 rendah sikit tetapi kita sasaran kita ETR kita target 85.48%, 159 nak luluskan baru kita dapat 4.93. Itu target kita 2021. Saya harap calon-calon kena berusaha lagi berusaha lagi supaya kita dapat capai sasaran kita ETR 2021. Ini antara yang penting sekarang pelajar-pelajar kena tahu kita nak, kalau tak ada kita masih jaga, maksudnya kita mungkin 6 kita akan jatuh lagi kerana alasan je nanti kita tunjukkan alasan-alasan pelajar lah. Okay, next. Okay, next. Okay. Dalam HECON ni dua perkara dalam subjek ni, bahasa Melayu dengan sejarah. Saya paparkan ini saja yang penting untuk pelajar-pelajar bahasa Melayu dan sejarah. Ini subjek wajib. Subjek wajib memang kita perlu kerana nak meningkatkan kita punya keputusan SPM. Contohnya kita lihat kat sini dalam cemerlang pun sikit kita dapat. Tapi ETR kita untuk BM kita capai ni 4.74 tau. Sedangkan kita punya TOB 5.84 ni OTR 1 peperiksaan maksudnya rendah, kita nak capai ni sangatlah susah
kalau pelajar-pelajar kena fokus dan memberi komitmen dalam mata pelajaran BM. Ini yang penting. Okey, kemudian sejarah pula lebih kurang lebih kurang kita sasarkan juga 5.30. Kalau dapat lebih tinggi lagi lah keputusan. Tapi memandangkan pelajar juga kena fokus pada sejarah kerana kertas 3 dah tak ada lagi silibus baru. Banyak kertas 1 dan kertas 2. Jadi agak sukar kerana pelajar perlu mahir memfokuskan pada subjek tersebut dan juga pada kertas 1 objektif dan juga kertas 2 adalah bahagian subjektif. Kertas 3 tak boleh membantu lagi. Jadi pelajar, kalau pelajar tak fokus dua-dua ni sejarah, ni akan jatuh. Jadi kita mengalami GPS yang teruk. Sebab itu kita kena menguasai BM dengan sejarah. Kita dah buat macam mana teknikal atau strategi untuk meningkatkan BM dan juga sejarah. Okey, next. Okey, antara program untuk BM ni, dia ada program-program kita buat yang kita akan buat. Gucci Muci, maksudnya pelajar-pelajar Cina je. Maksudnya ada ni Puan Hao ni, guru kita, atau dibantu dengan pihak lain untuk membantu pelajar Cina. Masalahnya, pelajar Cina yang daripada peralihan ni tidak menguasai BM. Jadi bila naik tingkatan 5, sama sekali karangan silibus baru, mereka tak boleh menguasai banyak. Itu antara kita ada kertas 1 dan kertas 2. Silibus yang berlainan, bukan yang dulu Okey, kemudian ada mulus, permata jauhari, pelajar lelaki, India dan lain-lain. Daripada ni ada cikgu yang mengendalikan dia lah. Okey, ada tuition YPG juga. Kumpulan kita ambil nama-nama pelajar, tapi masalahnya ada waktu-waktu dan nama-nama pelajar yang dipaparkan, tetapi masalah dia 2 orang, 3 orang, sedangkan 20 lebih pelajar, mereka tak ambil peduli. Dah kat 2 bulan program ini jalankan YPJ, tetapi pelajar tak ada. Ini saya sesatkan pelajar yang dengar kat sini lah. Saya ingat balik, saya ingatkan pelajar-pelajar ini. Okay, next. Lepas tu ni maksud teknik menjawab. Kita ada banyak teknik menjawab yang dipaparkan supaya pelajar, tapi pelajar juga masalah pelajar sendiri lah. Isu dia masalah pelajar, tak masuk, tak ambil berat, tak indah, betul tak? Ini guru dah beri penekanan semua. Masalahnya pelajar-pelajar tingkatan 5 yang akan menghadapi SPM untuk tahun ini. Jadi kita tak dapat macam mana cara kita nak. Okay, kemudian dalam sejarah pula, dia ada fokus kertas 1 semua pelajar untuk objektif. Lepas tu ada kelas G93. Johari Nila pun dah senaraikan nama-nama pelajar, pencapaian yang sederhana atau yang tak lulus tu, kita nak dapat dia lulus. Supaya dapat, kalau semua lulus, dapatlah kita GPS yang rendah. Okey, ada teknik menjawab juga. Kita dah bulan 9 nanti ada teknik menjawab sejarah. Saya harap nanti cikgu-cikgu akan beritahu pelajar bila masa dan perlu Google Meet sejarah tersebut. Dan juga tuition, ada juga tuition ni untuk meningkatkan peratus pencapaian untuk ITR sasaran kita supaya lebih meningkat. Jadi saya harapkan ada ibu bapa yang dengar tu, tolong kita buat program-program ini tapi anak-anak tak masuk. Alangkah sedih cikgu-cikgu melihat perkara ini. Jadi tolonglah ibu bapa membuat pemberitahuan ke atas anak-anaknya. Pertama tuition YPJ, kadang-kadang tak ada orang, tak ada pelajar pun yang nak masuk. Cikgu tunggu berjam kat situ. Tolonglah ibu bapa yang dengar, ambil berat tentang anak dia. Okay, next. Okay, ni laporan sekolah murid kurang. Kita selalu kurang pelajar tak masuk, kurang daripada 50%. Tidak, maksudnya 30%. Daripada 1000 berapa tu 30% yang masuk. Kadang-kadang sekarang ni dah menurun 20%. Betul, saya selalu kadang PBB telefon saya SIC Plus beritahu masalah kita kenapa. Saya terangkan masalah kita. Kerana anak-anak kita boleh paksa kita tak boleh masalah nak mendekati pelajar tu. Tapi mak bapak lah perlu. Okey.
Kemudian kita ni lihat kita gunakan data studio ni untuk mengesan bulan Ogos lah. Ini kita ada peratus-peratusnya, nanti dipaparkan Maksudnya makin kurang pelajar mungkin kelas yang baik, ikon tinggilah peratusnya. Tapi yang makin kelas-kelas yang belakang tu makin kurang. Sekarang ni makin merosot saya beritahu makin merosot. Jadi pelajar tak masuk. Alasannya pernah saya lihat pelajar tingkatan 5 tak masuk PDPR. Dia kata letih. Lepas tu dia kata main game. Ni antara. Tapi saya rasa tadi mak bapak perlu awas. Mengawasi anak-anak dan membuat pemantauan supaya benda ni tak berlarutan. Kalau berlarutan tingkatan 5 berlarutan macam ni, macam mana? Macam mana keadaan kita? Semua mak bapak fikir. Okay, next. Ni graf kehadiran pelajar. Daripada satu idola ni, berapa orang dia, kalau kita besarkan nampak tadi menurun. Nanti ada yang satu inspirasi makin sikit. Kita tengok kelas 3 ikon meningkat. Dia macam itu, tak stabil. Dan data dia pula yang untuk guna kita lihat dia makin menurun. Walaupun nanti saya terangkan lagi di bawah ni okay, next. Okay, analisis bilangan pelajar yang tidak mengikuti PDPR, isu dan pertindakan. Ini dibuat oleh konselor analisis. Okay, pendidikan khas biasanya tempat paling murang okay, tidak ikut dia kata berapa ratus. Betul isu dia internet. Yang betul internet. Murid bangun lewat. Tidak aktif dalam grup. Kalau kita WhatsApp pun dia diam. Masalah dia tenteram maksudnya ni. Jadi tindakan dia mungkin konselor ataupun guru kelas dia telah maklumkan kepada ibu bapa akan tindakan supaya pelajar-pelajar yang sedar bahawa PDPR itu wajib. Okey, kemudian ada juga yang semua sama kadang bapa-bapa bekerja, tiada masa untuk pemantauan. Okey, kita lihat sini tingkatan 2 pun sama, tiada peranti, bangun lewat, tiada peranti, semua sama kita buat questionnaire ibu bapa tidak dapat dihubungi, kadang tadi telefon pun tak dapat kadang dah expired ke apa tak boleh dihubungi itu masalah kita murid tidak berminat, kurang pemantauan, samalah bangun lewat, murid bekerja, ramai yang kerja sama tingkatan 5 pun bekerja logistik lah, kerja hantar barang lah jadi kita kadang hubungi pelajar-pelajar tu harap sama harap PIBG main peranan lebih aktif lah supaya dapat menghubungi pelajar kita pun sama-sama membantu sama ibu bapa ingatkan ibu bapa supaya lebih alert terhadap anak mereka. Okay, next. Okay, next. Okay, ni kita tengok kemudian kita lihat kat sini. Jadi contoh pendidikan adalah beberapa tindakan kita, konselor, guru membimbing murid dengan kerjasama ibu bapa serta konselor memberi penghargaan. Contohnya sijil, kita bagi poster, murid hadir tu masuk dalam kita WhatsApp dalam group, kita bagi latihan, apa ada masalah, mungkin ada pelajar yang ambil kesempatan beritahu cikgu dia ada masalah apa semua Kalau dia ada masalah apa-apa, hubungi konselor Okey, peralihan pula guru kelas terus memantau murid ni tidak hadir PDPR. Kita setiap kali memantau dan sebagainya. Yang tingkatan 1 pun sama, guru kelas bersama konselor menghubungi apa berbual dan memberi semangat. Kata-kata semangat tu memang kita berterusan kita buat. Okey. Kemudian tingkatan 2 pun sama Jadi apa yang tingkatan 3, pertama sekali kita bimbang pada tingkatan 5 mereka sama je semua ni. Murid agar guru kelas membantu murid yang mengalami masalah data. Okey, pesanan. Konselor akan membantu untuk menghubungi pelajar yang masih mengalami masalah. Ini antara kita senario hari ini senario cikgu-cikgu dan juga kita Tingkatan 4 juga. Guru kelas tiada maklum ada sentiasa maklumkan ibu bapa. Ada PDPR kita bagi jadual tapi tak ada apa-apa. Sekejap je mungkin anak-anak dah tidur, tak bangun lagi, ada masalah yang dihadapi Tingkatan 5 tengok saja. Guru kelas memastikan murid yang bekerja dapat memberi tumpuan PDPR. Yang bekerja tu. Dia bekerja, macam mana dia nak buat Dia dah penat dah. Sedangkan tingkatan 5 tu nak peksa tahun ni. Konselor akan memberikan perendahan peluang kerjaya selepas SPM supaya murid lebih bersemangat. Ini yang tindakan oleh konselor dan guru kelas. Okay, next. Next.
Okey, ini intervensi contoh intervensi yang kita buat lah. Kita ada grup WhatsApp kita maklumkan semua perkara-perkara, semua info-info dalam WhatsApp tingkatan mereka. Mereka dah siap maklum. Dah dapat dah Jadi mungkin tak ada tindakan mungkin bapak dia baca ke tak, tolong ibu bapa kat sini saya berharap tolong kawal anak-anak, perhatikan anak. Okey, yang kedua, program motivasi ini kita dah buat dah. Kaunselor dah buat kemahiran kenali gaya pelajar. Antara pelajar-pelajar cemerlang dah wawarkan juga. Saya harap dapat berterusan kaunselor memberi maklumat-maklumat ini kepada ibu bapa dalam kelas WhatsApp masing-masing. Jadi anak tahu apa yang berlaku. Dan mak bapak pun tahu apa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Okey, next. Okey, pemberitahuan tidak hadir ni antara kita fikirkan apa surat-surat PDPR ni akan diuruskan oleh HAM. Pastikan berapa hari dia tak masuk. Bila dah ada data tu, data pelajar tu kita akan uruskan surat ni, maksudnya berapa hari masuk budak tak masuk kelas, hari apa. Jadi nak pemberitahu kepada ibu bapa supaya tak ada bapak dia tahu anak dia tak masuk kelas. PDPR tu wajib masuk. Okey, next. Okey, penyerahan kita dah buat penyerahan sumbangan tablet ni pada hari Khamis itu seramai 30 orang tapi mereka dah gunakan dalam PDPR. Terima kasihlah pada pelajar-pelajar tingkatan 5 ada yang dah masuk gunakan tablet ini. Terima kasihlah. Ini bengkel kita dah buat juga bengkel bahasa Inggeris. Kemudian program BM pula sejarah bengkel-bengkel ni. Okey, tuition YPJ juga. Tengok 2 orang saja yang masuk untuk tingkatan 5. Ni tolonglah ibu bapa kejutkan anak-anak dia supaya bangun daripada tidur. 2 orang saja kerana tak ada orang yang masuk. Saya rasa sedih lah. Kita buat banyak program tapi pelajar tak hadir, tak masuk, tak ambil berat tentang pelajaran mereka. Alasan tidur, alasan kerja. Okey, next. Okey, kita ada juga ni masa sekolah dah prepare dulu kita ada kita ada program baru My School Channel ni untuk mengetahui pelajar yang masuk PDPR dan yang tak masuk. Kita nak detect pelajar-pelajar yang tak masuk PDPR. Ini masalah kita pelajar-pelajar kadang-kadang dia memang kadang selama tak masuk, sebulan tak masuk. Jadi minta tolonglah saya. Kita dah berusaha kerana My Channel ni bagus, dapat detect pelajar yang tak masuk dan pelajar yang masuk dalam PDPR mereka. Antaranya mungkin kita dapat kurangkan pelajar-pelajar yang tak masuk PDPR. Harapan kita akan kaunselor akan hubungi pelajar-pelajar yang tak masuk, mungkin dah lama beberapa hari tak masuk. Jadi kita supaya dia alert, dia terjaga daripada tidur. Kalau dia berjaga dari tidur, dia tahu tanggungjawab dia untuk SPM untuk tahun inilah. Okey, next. Okey, kita ada juga cikgu-cikgu sian ada memberikan modul sains. Ada modul-modul lain yang kita bergegas sama pergi tempat-tempat. Tapi ini kita rasa cadangan dia mungkin lihat pelajar-pelajar yang duduk di kawasan Pemas Jaya, dia akan edarkanlah sama-sama rakan dia kerana diharapkan program ni takut kerana kita COVID, pandemik COVID ni berpanjangan ada kawasan yang tinggi tapi saya rasa mungkin kita edarkan pada pelajar-pelajar yang boleh membantu cikgu dia. Jadi kita dah buat pemberian modul sains dan sebagainya. Okay, next. Okey, niat antaranya bila pelajar-pelajar yang tahap dia baik, cemerlang, boleh kita bagikan sijil pencapaian supaya ni antara yang Puan Azizah buatlah contoh kita bagi pada pelajar-pelajar contohnya. Jadi mereka suka, mereka mengumpul sijil-sijil pencapaian ini supaya dapat bila dia suka, dia akan masuk dalam PDPR tu, ikut serta tu cikgu. Ini antaralah cadangan kita. Okey, next. Kita dah ada bagi juga sumbangan notebook. Ada pelajar yang tak ada kesian dia berdisiplin,
dia berdisiplin, dia rajin tapi dia tak ada notebook untuk PDPR. Kita dah bagilah kita sumbang juga notebook yang yang dah terpakai, kita tak pakai lagi, kita bagi pada pelajar ini. Okay, next. Dan ada juga program ziarah Cakna ni, kita gunakan, kita bagi juga pada pelajar-pelajar yang susah, antaranya sumbangan-sumbangan ini dapat membantu mereka untuk meneruskan hidup, kerana pertama sekali memang inilah, maksudnya dia punya maksudnya makanan, pertama, yang kedua adalah pelajaran. Kalau nak belajar juga tak ada, kalau buat dia kosong, dia tak boleh nak belajar. Ini antara program-program yang kita bantu pelajar-pelajar, saya rasa berterusan boleh kita buat. Okay, next. Okay, kita ada buat juga bacaan Yasin dan doa selamat untuk orang Islam, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Tapi alhamdulillah ramai yang menyertai program tersebut. Dan program-program contohnya lain pun boleh. Yang orang Cina, India, boleh program-program ini untuk anak didik dia, supaya kita sama-sama terhindar daripada COVID, kita maju jaya, selamat dunia dan akhirat. Okay, next. Okay, kita satu lagi program SSDM ni, kalau pelajar ni baik, tolong cikgu apa semua maksudnya dalam PDPR dia masuk, saya rasa masuk, kita boleh bagi dia SSDM amalan baik, direkod oleh guru-guru. Saya dapat ada punya kehadiran tu ataupun amalan baik, mereka boleh masukkan, maksudnya cikgu dah boleh edit siapa pelajar tersebut agar dia dapat, bila dapat amalan baik ni, kita boleh bagi sijil untuk amalan baik. Okay, next. Okay, satu lagi kita juga ada nak buat audit kehadiran setiap kelas. Bila kita lihat ada kelas yang baik, apa amalan baik dia, ataupun ada kelas yang menurun, merosot, itu yang kita audit. Sebab kenapa pelajar-pelajar bersama dengan guru kelas masing-masing, apa sebab dia, apa kekangan dia, mungkin tak ada tablet ke, ada masalah keuangan ke, ni kita memang susah kat sini. Jadi kita nak tahu, nak lebih lanjut tahu apa masalah dia. Mungkin dia sakit ke, kita pun tak tahu. Jadi pentingnya audit kehadiran ini dapat diwawarkan, dapat digunakan terus, guna pakai. Okay, next. Satu kemudian saya rasa untuk 12 ni, satu hari satu info. Maksudnya setiap hari mungkin konselor boleh bagi sikit je lah. Masuk dalam kelas apa, kerjaya ke, apa, kesihatan ke, mental ke, fungsi belajar ke, apa, konselor lebih arif lah. Jadi mungkin kita boleh buat satu hari satu info yang sangat berguna, jadi pelajar dapat tahu, lama-lama dia dah budayakan perkara ni, satu hari satu info ni dibudayakan. Jadi mereka tahu tanggungjawab mereka untuk belajar, untuk ikuti PDPR. Okay, next. Okay, ada program-program motivasi oleh konselor buat, sangat bermanfaat bagi pelajar. Pertama, pelajar tingkatan 5 dapat digunakan tiap-tiap hari, sampailah dia periksa. Jadi pelajar dah tahu motivasi apa, teknik-teknik belajar ke apa, siapa mungkin konselor lebih arif lah. Next, ada lagi, next. Okay, surat pemberitahu juga agar kita akan buat surat pemberitahuan ibu bapa Cakna supaya tahu peka kehadiran anak dia. Ini antara yang kita mungkin lakukan bersama HEM, bagaimana anak-anak ibu bapa ni Cakna yang ambil berat, very important tentang dia punya education, supaya dia jangan mempersalahkan kita, jadi dia tahu kehadiran anak-anak dia dalam PDPR. Okay, next. Okay, itu saja Jadi kita rasa terima kasihlah kepada ibu bapa yang mendengar sikit kehadiran PDPR kita. InsyaAllah kita pihak sekolah akan membantu, kita akan membantu berterusan memberikan komitmen supaya PDPR ni pelajar dapat, pertama sekali tingkatan 5. Kalau tingkatan 5 tu sedar betapa pentingnya SPM pada tahun ini. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Mat Fauzi bin Mat Hamzah, penolong kanan pentadbiran, atas penerangan dan juga perkongsian program-program intervensi bagi memantapkan lagi penetapan target SPM 2021 yang dijalankan oleh pihak sekolah. Semoga kerjasama daripada murid-murid dan ibu bapa serta penjaga dapat sering dalam menjayakan program ini. Terima kasih diucapkan. Baiklah, kini tiba masanya untuk saya sebagai wakil guru bimbingan dan kaunseling menerangkan berkenaan dengan borang penetapan target SPM 2021. Melalui paparan slide, berikut adalah borang penetapan target SPM 2021 daripada SMK Permas Jaya 2, iaitu di mana terdapat ruangan mata pelajaran, TOV, ETR dan juga target individu. Murid-murid dikehendaki menanda mata pelajaran yang diambil bagi SPM 2021. Untuk ruangan TOV, iaitu take off value, akan diambil berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4. Manakala ETR, iaitu expected target result, adalah berdasarkan target yang sekolah kehendaki. Bagi markah TOV dan ETR, murid-murid boleh merujuk kepada guru tingkatan. Seterusnya, ruangan target individu, cikgu mohon kerjasama daripada semua murid-murid untuk mengisi target keputusan yang murid mahukan. Mohon kerjasama ibu bapa dan juga penjaga supaya dapat bersama-sama mengisi target mengikut tahap kemampuan murid. Apapun semuanya pasti bermula dengan usaha. Tiada mustahil untuk mencapai kejayaan dengan adanya usaha. Setelah selesai mengisi ruangan target individu, cikgu minta murid-murid menurunkan tanda tangan serta disaksikan oleh ibu bapa ataupun penjaga sebagai tanda akur janji penetapan target SPM 2021. Semoga kejayaan milik kalian. Borang penetapan target SPM 2021 akan dikongsikan di dalam grup WhatsApp kelas tingkatan 5 oleh Cikgu Alfian, iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Pemantauan akan dibuat oleh guru tingkatan agar memastikan semua calon-calon SPM dapat mengisi borang penetapan target ini. Justeru, mohon kerjasama ibu bapa atau penjaga agar tindakan ini dapat anak-anak laksanakan. Baiklah, sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Adam Al-Farazi untuk mengetuai bacaan ikrar aku janji SPM 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bahawasanya kami, calon-calon SPM SMK Permas Jaya 2 tahun 2021 berjanji dan berikrar akan sentiasa berusaha, belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam peperiksaan. Akan terus berjuang hadir PDPR ke sekolah nanti untuk memastikan kami sentiasa belajar bersama guru, akan komited menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru agar kami sentiasa bersedia menghadapi peperiksaan. Demi mencapai matlamat tersebut, kami juga akan sentiasa taat serta melaksanakan perintah agama, sentiasa mematuhi peraturan sekolah, menghormati ibu bapa dan guru-guru di mana sahaja kami berada. Kami berjanji
akan menjaga nama baik sekolah, melatih diri menjadi pemimpin yang berkebolehan dan berketerampilan pada masa hadapan. Kami percaya hanya yang berusaha memperolehi kejayaan dan hanya yang berdoa akan ditunjukkan jalan. Sesungguhnya inilah ikrar kami. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Adam Al-Farazi atas kesudian untuk mengetuai lafaz ikrar dan aku janji sebentar tadi. Susun kenanga bersama relipuk, susun didulang beralas pelikat. Muafakat warga bersefahaman dipupuk, kejayaan dijulang membawa berkat. Dengan berakhirnya lafaz ikrar, aku janji calon-calon Sijil Pelajaran Malaysia 2021 sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Tidak ada kejayaan tanpa usaha lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19. Ini COVID-19 ini. Pembelajaran melibatkan proses yang lebih mencabar buat semua pihak. Namun ia tetap perlu diharungi jua. Semoga kejayaan yang bermula pada hari ini menjadi pembakar semangat murid-murid SPM 2021. Sayang kasturi di tepi kali, subur bersama pohon kenanga. Terima kasih menghadirkan diri di lain masa. Berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, sekian, terima kasih kepada semua yang hadir. Sesiapa yang belum lagi kehadiran boleh di bahagian ruangan chat tu, Cikgu Alfian dah sharekan untuk link kehadiran. Okey, sama-sama semua. Terima kasih juga semua kepada alumni SPM 2020 yang turut hadir. Bye-bye.